Buletin Didik 30 November bersama saya Khairi Hazon Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 memutuskan untuk memperhalusi semula usaha negara beralih ke fasa endemik sehingga maklumat lanjut mengenai varian baru COVID-19 Omicron diketahui. Susulan itu, Pengerusi Kuartet yang juga Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berkata, kerajaan akan mengenakan kawalan sempadan antarabangsa lebih ketat terhadap negara-negara yang melaporkan penyebaran varian itu. Susulan itu, Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan prosedur operasi standard SOP keluar masuk sempadan dalam tempoh terdekat. Buat masa ini, SOP negeri-negeri dalam fasa 3 dan 4 kekal. Hari itu kita telah pun memutuskan bahawa kita mungkin akan mengumumkan fasa peralihan ke endemik. Ini bukan kata ditangguhkan, tapi we pause it for a while supaya kita nak tengok apa yang menular hari ini di seluruh dunia, varian baru ni, kerana kita bimbang semua yang telah kita rancangkan sebelum ini, yang telah pun kita umumkan, kelonggaran SOP 7 asas yang kita harap dapat diumumkan dalam masa terdekat dalam fasa endemik. Semua ini mungkin terjejas kalau sekiranya kita tidak dapat pantau secara dekat penularan Omicron yang varian baru dan bagaimana kita dapat tanganinya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 di Parlimen siang tadi. Kerajaan ketika ini memantau rapat sebarang petunjuk baharu daripada pengesanan varian Omicron. Mengulas laluan perjalanan vaksinasi VTL dengan negara Singapura ke destinasi lain di negara ini, ia juga akan dipantau rapi. Bagaimanapun, ia tidak akan menjejaskan perancangan kerajaan terhadap gelembung pelancongan melibatkan Pulau Langkawi. Kementerian Pendidikan KPM akan mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas SPI bagi memudahkan urusan pertukaran guru secara teratur. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata garis panduan turut disertakan sebagai rujukan kepada pengetua dan guru besar di sekolah serta kolej vokasional di bawah KPM. Berikut rujukan surat yang dikeluarkan KPM bagi pelaksanaan permohonan pertukaran pegawai pendidikan di sekolah dan kolej vokasional yang dikeluarkan 23 September lalu. Berkuat kuasa 1 Januari tahun depan, ia bagi menggantikan surat panduan dan tarikh pertukaran guru-guru. Berdasarkan garis panduan tersebut, KPM telah menetapkan 3 prinsip asas pertukaran, iaitu kekosongan jawatan, keperluan option serta kepentingan dan keperluan perkhidmatan. Dalam hal ini, permohonan pertukaran boleh dibuat berdasarkan kepada beberapa kategori, iaitu kategori kesihatan, kategori keselamatan, kategori mengikut pasangan dan lain-lain. Jelasnya, SPI yang menjadi asas pertukaran guru sudah terlalu lama dikeluarkan, iaitu pada 1975 dan 1978. Malah terdapat isu dikenal pasti iaitu pertukaran serta penempatan guru yang dibuat berasingan, sekaligus menyebabkan ramai guru tidak boleh bertukar. Justru dengan pendekatan baharu itu, penempatan guru mampu dimaksimumkan, seterusnya menyelesaikan isu tersebut dengan lebih menyeluruh. Purata trend kehadiran murid ke sekolah sejak dibuka 3 Oktober lalu sehingga semalam melebihi 85%. Ujar Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, ia melibatkan 10,060 sekolah yang mula dibuka seluruh negara dengan sejumlah 4.38 juta murid. Keadaan ini menunjukkan bahawa pembukaan semula sekolah secara umumnya diterima baik oleh ibu bapa dan murid. Pembukaan semula sekolah secara bersemuka juga membolehkan guru mengenal pasti tahap penguasaan murid dan melaksanakan intervensi yang bersesuaian. Untuk itu, KPM katanya komited bagi memastikan pengoperasian secara bersemuka berjalan dengan teratur dan selamat. Beliau menjawab pada sesi pertanyaan menteri di Parlimen. Ia bagi soalan diajukan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman mengenai perkembangan terkini operasi sekolah di seluruh negara sejak dibuka awal Oktober. Gabungan dua idea antara bekas pelajar tahun akhir dan pelajar tahun 1 Diploma Teknologi Elektronik dari Kolej Vokasional Arau Perlis berjaya melengkap dan memantapkan ciptaan sistem amaran kenderaan VAS sehingga merangkul 8 kejayaan. 6 daripadanya ialah pingat emas menerusi pelbagai pertandingan di peringkat antarabangsa.
Lebih manis, kejayaan itu diiringi dengan pengiktirafan anugerah istimewa oleh Taiwan. Idea menghasilkan VAS tercetus daripada beberapa insiden yang melibatkan kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan sehingga ada yang maut. Berkonsepkan Internet of Things, sistem ini berfungsi menggunakan talian internet dan pesanan mesej ringkas SMS bagi menghantar amaran kepada pemilik kenderaan. Menurut pensyarah mereka, Mahyudin Saad, ciptaan ini terdiri daripada satu unit kawalan utama yang menggabungkan pengesanan pergerakan, pengesan tempat duduk, suhu dan pengesan gas karbon monoksida selain kamera. Sistem amarannya akan diaktifkan sebaik enjin kereta dimatikan dan kunci dikeluarkan. Apabila sensor mengesan adanya pergerakan dan suhu di tempat duduk belakang, pemilik akan menerima amaran kecemasan melalui aplikasi Blind. Sistem berkenaan juga jauh ke depan dengan membenarkan tingkap kereta terbuka dan mengeluarkan bunyi amaran apabila sensor mengesan pergerakan ketika suhu dalam kenderaan melebihi 40 darjah Celsius. Kebanyakannya pelajar-pelajar tu kita dedahkan dalam macam mana kita nak buat satu programming. Semua projek elektronik, dalam projek elektronik kita kena buat programming dia lah. Dan kita dedah pelajar-pelajar untuk buat programming. Macam mana kita nak gabungkan ketiga-tiga tadi dalam satu microcontroller tadi kita panggil. Ciptaan VAS yang turut mendapat 2 anugerah di peringkat kebangsaan itu berjaya disiapkan tahun lalu dalam tempoh 4 bulan sahaja. Sebab apa, dalam kita tengok di kolej vocasional ni berbezalah dengan sekolah vocasional dulu. Sebab sekolah vocasional ni kena ada projek tahun akhir yang pelajar-pelajar akan jumpa penyelia yang setiap kumpulan pelajar tu lebih kurang 3 pelajar, dia ada seorang penyelia. Jadi dia akan bentangkan projek apa yang nak buat. Jadi kita tengok kalau asal sesuai dan sesuai dengan program tu, jadi kita memang bagi bimbingan lah. Pengarah Kolej Vokasional Arau Rohaizat Rezwan meletakkan harapan agar lebih banyak projek yang berkualiti dapat diketengahkan sebagai usaha merealisasikan impian membudayakan inovasi yang juga antara agenda dalam pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Hingga ke peringkat antarabangsa, dan buat masa ni memang kita ke arah situ, dan saya sebagai pengarah memberi sokongan yang padulah kepada semua pelajar dan juga pensyarah dari segi peningkatan inovasi. Dan juga bagi saya ini adalah hasil daripada ilmu yang dipelajari oleh pelajar yang telah diajar oleh pensyarah-pensyarah KV Arau lah. Kembali di Buletin Didik. Menara kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa Merdeka 118 bakal menjadi pembangkit baharu ekonomi bagi Kuala Lumpur. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata menara tertinggi di Asia Tenggara ini juga melengkapi pembangunan kawasan lain yang kian rancak membangun seperti KLCC dan KL Sentral. Pembangunan Merdeka 118 juga dapat memberi peluang kepada masyarakat setempat, terutamanya di kawasan yang berdekatan seperti Petaling Street, Kampung Atap serta Pudu untuk menjana ekonomi. Beliau merasmikan majlis penyempurnaan pemasangan puncak menara 118 pagi tadi. Bangunan pada ketinggian 679.9 meter ini bukan sahaja satu pencapaian hebat dalam bidang kejuruteraan, malah mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai negara moden dan maju. Pembinaan Merdeka 118 kini 85% siap dilihat sebagai satu penyatuan warisan dan sejarah Malaysia dengan evolusi masa depan selain mampu menghidupkan kembali kawasan bersejarah ibu kota. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan melaksanakan jualan keluarga Malaysia bermula 4 Disember nanti. Manakala skim kawalan harga maksimum musim perayaan SKHMP akan bermula lebih awal iaitu menjelang perayaan Christmas. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata bagi SKHMP, tarikh pelaksanaan akan diumumkan kelak. Saya ingin memberikan amaran di sini agar tiada pihak yang cuba untuk menaikkan harga lebih awal sebab mendengar kita akan kenakan skim harga kawalan musim perayaan yang kita letak lebih awal.
jangan yang mengambil kesempatan. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kerana kenyataan awal saya ini. Program Jualan Keluarga Malaysia akan dilaksanakan di seluruh negara dengan kekerapan 2 kali sebulan. Kerajaan juga akan memastikan harga ditawarkan 15 hingga 20% lebih murah daripada harga pasaran. Malah bagi mengatasi isu bekalan di pasaran, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI sedang merangka strategi dengan perbincangan bersama pihak industri. Antaranya kebenaran pengimportan ayam bulat dari loji pemprosesan luar negara yang mendapat pengesahan perkhidmatan veterina. Ia sebagai langkah sementara meningkatkan bekalan sekaligus menstabilkan harga pasaran. Sejak penubuhannya pada tahun 2010, Genius Remaja berjaya membimbing lebih 6,000 remaja golongan B40 meningkatkan kemahiran mereka. Bukan sahaja dapat memanfaatkan masa dengan aktiviti berfaedah, penganjuran kelas-kelas di Genius Remaja juga membantu memupuk nilai keusahawanan yang tinggi dalam diri. Kelas vokal, kelas bakeri dan pasri, kelas fotografi serta kelas kecantikan antara kelas kemahiran yang ditawarkan oleh Genius Remaja. Dibuka secara percuma, kelas-kelas yang disertai maksima 30 orang ini menepati trend dan minat remaja masa kini. Kalau diperhatikan juga, kelas-kelas ini banyak kaitan dengan realiti TV ataupun kehidupan semasa. Ya, contohnya macam kelas nyanyian itu, vokal dan muzik, sebanyak siaran-siaran di TV itu yang berbentuk nyanyi kan, baik dalam negara ataupun luar negara. Begitu juga dengan kelas baking, cake, pastry dan sebagainya. Ya, rancangan masakan di dalam TV. Ya, begitu juga contohnya macam fotografi. Fotografi ini kan nowadays semua orang ada handphone, ya, semua orang ambil gambar, semua orang nak upload dekat Instagram, Facebook dan sebagainya, ya. 2 tahun berdepan pandemik dan tidak dapat meneruskan aktiviti secara bersemuka. Namun kelas-kelas kemahiran dan pelbagai lagi program masih diteruskan secara maya. Malah penyertaannya dibuka kepada lebih ramai remaja yang kurang berkemampuan untuk merealisasikan minat mereka dan seterusnya menjana pendapatan sendiri. Dengan bimbingan tenaga pengajar berpengalaman dan menjadi pemain taruh dalam industri masing-masing, peserta berpeluang menjalani on-job training sebelum menjadikan mereka ke arah keusahawanan. Misalnya mereka ada kemahiran buat pastry ataupun buat kuih, kan. So mereka boleh mengambil order secara kecil-kecilan, ya, dan menjual kepada rakan-rakan di sekolah ataupun rakan-rakan di kawasan pendapatan mereka. So dia boleh dapat duit poket lah, ya. Dia boleh dapat duit poket. Begitu juga contohnya masuk musim perayaan, ya. Biasanya kalau musim perayaan, kita di Genius Remaja kita akan keluarkan biskut raya kita, ya. So bila kita keluarkan produk biskut raya kita, mereka yang mahir ini kita akan ambil sebagai tenaga kerja untuk buat production. Memacu negara yang maju dan berdaya saing, setiap remaja adalah berharga dan kemahiran serta bakat yang dimiliki oleh setiap remaja tidak harus disia-siakan begitu sahaja. Justru Genius Remaja turut mengharapkan kerjasama yang strategik dalam meningkatkan imej bagi menarik minat penyertaan dan seterusnya menyelahkan sepenuhnya potensi remaja-remaja ini, khususnya golongan B40. Bila ada kerjasama erat dengan industri ini, kita harap dapat ada sinergi, ada sinergi dalam program kita, sebab untuk memperkasa remaja berisiko ini, seperti mana yang saya katakan, saya tak boleh lakukan sendiri yang berhad, kan. Saya perlu ada sokongan-sokongan
baik daripada industri ataupun daripada masyarakat itu sendiri. Sensasi hiburan dunia kembali beraksi di pentas selepas pandemik. Pastinya penuh emosi buat kumpulan BTS yang mengadakan konsert fizikal pertama sejak COVID-19 melanda 2 tahun lalu. Lokasinya bukan calang-calang di Los Angeles, Amerika Syarikat. Sebab dan terharu, seolah-olah membuka lembaran baharu. Itu yang disifatkan kumpulan K-pop tersebut yang beraksi di SoFi Stadium di Inglewood selama 4 hari. Lebih manis, kesemua tiket habis terjual. Seeing the stadium filled with all the fans yesterday got me really emotional, beyond words. And finally, meeting you, the members of the press, in person, face to face, is so touching. It's a really pleasure for me. So going back on tour, going back on track and seeing all the fans, seeing all the people, and finally in 2 years, is really make us feel like this really is the beginning of our new chapter. Tambahnya dinamakan artis terbaik di American Music Awards dan menerima pencalonan kedua di anugerah Grammy, menambah erti kehadiran mereka di Amerika Syarikat kali ini. Berdasarkan kapasiti, dianggarkan 200,000 peminat BTS atau ARMY memenuhi stadium sepanjang konsert 4 hari berkenaan. Konsert BTS Permission to Dance on Stage turut di-stream secara langsung di YouTube Theatre dengan kapasiti 6,400 sekali siaran. Langkah-langkah pemakaian penutup mulut dan hidung 3 lapis. Pastikan bahagian berwarna di luar dan putih di dalam, serta kepingan logam di atas hidung. Tutup keseluruhan hidung dan mulut anda. Pegang kedua-dua tali gelung dan sangkutkan pada telinga. Gunakan kedua-dua belah tangan membentuk kepingan logam mengikut bentuk hidung anda. Tips pemakaian penutup mulut dan hidung. Masih di Buletin Didik, terus ke laporan sukan. Hasrat peminat skuash tempatan untuk menyaksikan kejohanan skuash berpasukan dunia lelaki 2021 di Kuala Lumpur nampaknya tidak kesampaian. Persekutuan Skuash Dunia WSF dan Persatuan Raket Skuash Malaysia SRAM memutuskan untuk membatalkan kejohanan itu yang dijadual pada 7 hingga 11 Disember ini. Sememangnya mengejutkan apabila WSF dan Persatuan Raket Skuash Malaysia SRAM membatalkan kejohanan berkenaan hanya seminggu sebelum ia berlangsung. Selain kebimbangan mengenai varian baru COVID-19 Omicron yang menular di beberapa negara, pembatalan itu juga dikaitkan dengan laporan Israel dan beberapa negara tidak dapat bertanding gara-gara tidak dapat pengesahan visa dan kebenaran perjalanan oleh pihak berkuasa Malaysia. Memetik kenyataan Presiden WSF Zina Woodridge, pihaknya amat kecewa dengan keputusan itu selepas bekerja keras bersama SRAM menganjurkan kejohanan itu walaupun berdepan pandemik global dengan memindahkannya dari Tauranga, New Zealand ke Pusat Skuash Nasional Bukit Jalil. Kali terakhir Malaysia sebagai tuan rumah kejohanan skuash berpasukan dunia lelaki adalah 24 tahun lalu. Pada 2019, Jawatankuasa Paralimpik Antarabangsa IPC melucutkan hak penganjuran kejohanan renang para dunia di Kuching kerana tidak membenarkan perenang Israel menyertainya. Kejohanan itu dijadikan pentas kelayakan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Ke perkembangan hoki Piala Dunia Remaja. Bukan sahaja percaturan taktikal dan kekuatan fizikal, mental pemain juga akan diperkasakan menentang Perancis pada suku akhir esok. Memang diakui Perancis ketika ini pada prestasi terbaik, antaranya mengejutkan tuan rumah India 5-4 pada saingan kumpulan. Lebih daripada itu, keberkesanan taktikalnya diperkuatkan pula dengan kelebihan fizikal pemain yang gemar melakukan provokasi untuk menjejaskan emosi lawan. Justru pemain negara diingatkan jangan terlalu terikut rentak lawan dan lebih fokus terhadap strategi yang direncana jurulatih Wallace Tan. Pada masa sama, skuad negara lega. Beberapa pemain yang cedera pada perlawanan terakhir kumpulan menentang Afrika Selatan bersedia untuk diturunkan. Sejarah penyertaan Malaysia, 3 kali skuad remaja mara ke separuh akhir, iaitu pada 1979, 1982 dan 2013. Pertemuan suku akhir Malaysia-Perancis akan berlangsung jam 7 malam esok
di Stadium Kalinga, Bhubaneswar. Bintang Argentina Lionel Messi mencipta rekod meraih anugerah pemain terbaik Ballon d'Or buat kali ke-7. Messi menewaskan Robert Lewandowski dan Jorginho untuk menjulang trofi paling berprestij bola sepak itu. Messi menambah koleksi kejuaraan yang sebelum ini dimenangi pada 2009 hingga 2012, 2015 dan 2019. Kemenangan kali ini dibantu oleh kejayaannya membantu Argentina memenangi kejuaraan Copa America buat kali pertama Julai lalu. Messi yang berhijrah ke Paris Saint-Germain PSG dari Barcelona musim ini mengumpul 613 mata, manakala bintang Bayern Munich serta Poland Lewandowski meraih 580 mata. Jorginho yang membantu Chelsea merangkul kejuaraan Liga Juara-Juara selain muncul juara Eropah bersama Itali di tempat ketiga. Sementara itu, anugerah pemain terbaik wanita menjadi milik bintang tengah Spanyol Alicia Putellas yang membawa Barcelona muncul Liga Juara-Juara. Bintang remaja Barcelona Pedri, 19 tahun pula, memenangi trofi Copa untuk pemain bawah 21 tahun. Manchester United secara rasminya mengumumkan pelantikan Ralf Rangnick sebagai pengurus sementara susulan pemecatan oleh Gunnar Solskjaer. Khidmat Rangnick dilaporkan sehingga akhir musim ini dan selepas itu dia bakal dilantik sebagai perunding di Old Trafford selama 2 tahun. Rangnick 63 tahun, jurulatih kelahiran Jerman, berpindah dari Lokomotiv Moskow di mana dia menjadi pengurus sukan dan pembangunan. Menurut pengarah bola sepak United, Rangnick yang bekas pengendali RB Leipzig adalah calon nombor 1 bagi mengisi jawatan pengurus sementara. Paling memikat United adalah tahap kepimpinan tinggi dan kemahiran teknikalnya selama hampir 4 dekad dengan pengalaman dalam bidang pengurusan dan kejurulatihan. United juga berharap hubungan baik Rangnick dengan Erling Haaland dapat membantu membawa pemain sensasi Borussia Dortmund itu ke Old Trafford. United yang kini dibimbing pengurus interim Michael Carrick akan beraksi di tempat sendiri menentang Arsenal Jumaat ini dan Rangnick dilaporkan hanya akan bersama mereka ketika berdepan Crystal Palace 5 Disember nanti. Baik, pelbagai jenis rekaan gingerbread yang dipamerkan di Museum Seni Bina Sweden sempena Christmas mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazwan Muhammad Asri, salam hormat dan Assalamualaikum.